Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله. Kita rafa'kan kesyukuran. Rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Kita sambung, dapat kita sambung kitab Idaman Penuntut jilid yang pertama, muka surat 76 Rumi. Jawi (148) 148 Jawi, Rumi 76. Hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf. Masuk bab hukum i'tikaf. Oh, dah nak habis dah ni kita ni. Berapa lagi lagi tinggal ni? Khatam juga nantilah. Maksudnya dah penghujung-hujung. Pejang celik, tahu-tahu dah nak habis. Mujur kita duduk juga dalam majlis ilmu. Kalau duduk di rumah, tengok TV, tengok apa tak? Sama juga. 24 jam juga Allah bagi masa kat dia. Kita pun Allah bagi 24 jam juga. Bezanya kita dapat lah. Tak perasan pula. Tahu-tahu dah. Khatam dah. Nak habis dah. Habis yang duk tengok TV tu selama beberapa tahun ni, apa dapat? Tak tahu. Dapat apa? Tu kadang-kadang benda-benda kecil macam ni je. Benda-benda ni je. Benda kecil lah, sejam dua pergi masjid. Benda kecil lah rasanya. Tapi sebenarnya dia memberi impak yang besar. Hukum i'tikaf. Muka surat 76. 76 Rumi, Jawi 148. Yes. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. I'tikaf, hukum i'tikaf. I'tikaf mana? Tak ada? Tak ada tulis? Oh, ke kat luar? Memang tak ada? Hoi. Kat luar ada, kejut. Ada kan? Tu kata mana pergi. Nak cari tak jumpa tu. I'tikaf. Apa benda i'tikaf tu? Biasa dekat masjid mesti kena ada lah. Sebab dia kalau ada bukan di alam sebenarnya. Sebenarnya betul dah. Kalau ada di luar sebenarnya betul dah. Baca tu masa nak masuk. Yalah betul dah tu. Cuma kalau ada kat dalam terlupa kat luar boleh tengok kat dalam. Hukum i'tikaf. Benda apa i'tikaf ni? Macam mana nak i'tikaf? Dan sebagainya. Hukum ataupun rukun syarat sah i'tikaf. Selama ni duk baca dekat masjid aja, baca dengar begitu. Hari ni, malam ni, kalau sempat habis ke tak, macam tak sempat habis rukun dan syarat sah i'tikaf. Baik, apa benda i'tikaf ni? I'tikaf itu maknanya berhenti. I'tikaf maksudnya berhenti. Stop, berhenti. Dari sudut bahasanya berhenti.
Maksudnya di sini, maksud dari sudut syarak yang kita nak tahu ni bukan berhenti tu. Iaitu berhenti dalam masjid oleh seorang yang tertentu dengan niat. Mesti ada niat. Iktikaf ni berhenti. Apa maksud berhenti? Nanti diterangkan maksud berhenti tu apa. Tu. Berhenti pula di mana? Dalam rumah, dalam supermarket, dalam ECM, KCM, dalam apa berhenti? Yang kedua, dalam masjid, tak boleh tempat lain. Yang ketiga, oleh seseorang yang tertentu. Bukan semua orang, orang tertentu. Dia akan bincangkanlah. 3. Yang keempat, niat. Jadi 4 lah. Itu maksud yang iktikaf. Iktikaf, orang yang melakukan 4 perkara ini. Dia ada berhenti, maksud berhenti kita akan jelas nanti. Berhenti pula di satu tempat, yang kita panggil masjid. Kita akan jelas lagi masjid tu apa. Oleh orang tertentu, kita akan masukkan apa maksud orang tertentu. Bukan semua orang. Niat. Okey. Tu yang iktikaf. Itulah yang iktikaf. Itulah maksud yang iktikaf. Antara ibadah yang terawal ditinggalkan. Antara ibadah yang terawal ditinggalkan setelah wafatnya Nabi SAW adalah iktikaf kat masjid. Adalah beberapa perkara lagi. Datang solat Jumaat bila masuk waktu. Itu antara bid'ah, boleh kata bid'ah. Bid'ah yang terjadi, yang berlaku setelah kewafatan Nabi, setelah zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa antara banyaklah, antara yang saya ingat apa dia? Datang Jumaat, datang solat Jumaat waktu Zuhur. Solat Jumaat memang waktu Zuhur. Memanglah. Datang tu, bukan solat Jumaat tu, datang solat Jumaat waktu Zuhur. Antara bid'ah yang terawal. Sebut bid'ah. Antara sunnah gitu kot. Sebut bid'ah bunyi pelik sikit. Antara sunnah yang ditinggalkan. Antara ibadah yang tak dipedulikan. Antaranya datang solat Jumaat waktu Zuhur. Patutnya, bukan patut. Zaman Nabi dulu datang solat Jumaat waktu Zuhur. Paling-paling lewat pun waktu Duha. Bukan datang waktu Zuhur. Kita waktu Zuhur bila dah azan. Malah tengah khutbah jalan baru kita sampai. Sahabat dulu, zaman Nabi dulu, ketika subuh tu pergi sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang subuh tu terus duduk, tunggu sembahyang Jumaat. Antara yang ditinggalkanlah. Antara yang tinggal. Dan antara sunnah yang ditinggalkan juga adalah yang awal hilang. Awal lagi dah hilang lah. Tak payah zaman 100-200 tahun. Zaman sebelum-sebelum ni pun memang dah ditinggal. Apa dia? I'tikaf. Padahal dia ibadah yang ditinggalkan. Sebab apa tak ada perkara ni? Saya dah sebut dah kat beberapa tempat. Saya nak sebut lagi kat sini. Sebab belum sebut lagi. Antara sebab yang ni saya dapat masa saya pergi umrah baru ni. Adalah jumpa orang, tanya orang lah. Agak-agak kenapa kat Masjidil Haram ni orang tak berhenti? Kat Masjidil Haram orang tak berhenti datang. Siang malam tak kira masa, penuh aja. Tawaf tak pernah kosong. Hajar Aswad tu tak pernah kosong. Penuh aja. Tawaf ke semayang penuh. Sampai keluar pula tu. Dataran luar tu tak pernah kosong. Sajalah borak-borak kan. Kenapa? Tapi dekat balik-balik kosong je masjid tu. Kenapa kat Masjidil Haram tu penuh? Dekat masjid tu orang yang penuhi Masjidil Haram tu tak datang pun masjid. Padahal dia pergi sana, dia semayang 5 waktu. Ini kita tolak tawaf. Sebab tawaf tak boleh buat kat masjid. Kita tolak semayang. Kita cerita semayang, bukan cerita tawaf. Tawaf memang tak boleh buat tempat lain. Tak apalah, tawaf lah. Tapi semayang jemaah. Kenapa 5 waktu kat sana? Kenapa boleh iktikaf kat sana? Kenapa bila balik ke Malaysia, lepas salam-salam terus bangun keluar? Tapi kat sana, lepas salam siap relax. Lainlah lepas salam dia pergi tawaf. Tak apa, yang tu okey. Kita tak bertikai sebab tak boleh tawaf kat tempat dekat Malaysia. Tapi duduk, iktikaf, baca Quran, kenapa boleh? Boleh lah. Tapi dekat Malaysia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak merasakan macam mana? Dia rasa rumah dia tu rumah. Masjid tu bukan dia punya. Dia rasa gitu. Macam mana? Rumah tu yang dia punya.
Maknanya dia sekadar datang untuk solat dan balik rumah untuk berehat. Datang ni dia panggil datang masjid untuk solat. Okey. Lepas datang masjid untuk solat, balik rumah. Itu sekarang. Sedangkan yang orang terdahulu, yang mana dia boleh lama duduk kat masjid, i'tikaf dan sebagainya, dia pergi rumah balik masjid. Pergi rumah balik masjid. Kita pergi masjid balik rumah. Itu je beza dia. Pergi rumah balik masjid. Maknanya banyak kat mana? Banyak kat masjid lah. Sebab tu kata pergi rumah. Aku nak pergi rumah kejap. Pergi rumah. Lepas tu nak balik masjid. Itu dulu. Zaman Nabi dulu, zaman para sahabat, zaman tabi'ut tabi'in. Makin lama, orang pergi masjid, balik rumah. Sebab rumah tu dia punya. Masjid tak rasa macam dia punya. Datang sembahyang aja. Itu je beza dia. Kenapa jadi gitu? Kenapa zaman sahabat dulu okey je? Pergi rumah balik masjid. Bunyi pelik tak? Pergi rumah balik masjid. Kenapa sekarang pergi masjid balik rumah? Pergi masjid, lepas tu balik rumah. Kemudian pergi masjid, lepas tu balik rumah. Kenapa orang dulu pergi rumah, lepas tu balik masjid? Pergi rumah, lepas tu balik masjid. Maknanya masjid duduk lama. Dia duduk lama di masjid berbanding dengan rumah. Ni orang lelaki Kenapa jadi gitu? Kita tengok. Kita cuba kaji. Sebab apa? Sebab salah kita. Salah ni bukan berdosa. Saya tak kata berdosa. Kenapa fenomena ini berlaku? Tu nak cerita. Kenapakah fenomena ini berlaku? Iktikaf orang tak boleh nak buat dah. Bukan iktikaf alang-alang menunggu, alang-alang datang sembahyang, iktikaf. Itu alang-alang mencelup perkasam. Bukan yang tu. Yang memang datang nak iktikaf je. Tiba-tiba pukul 11 pagi. Nak pergi masjid, iktikaf. Ada tak? Tak ada. Yang ada nak sembahyang duha, alang-alang. Nak sembahyang maghrib, alang-alang. Nak dengar kuliah, alang-alang iktikaf. Itu alang-alang. Tak, datang semata-mata nak iktikaf. Ada tak? 3 petang. Dia pergi masjid buat apa? Iktikaf. 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 Kenapa? Pelik Ke ada program? Tak ada nak iktikaf. Iktikaf tu apa? Duduk. Dengan 4 syarat tadi. Duduk. Kat masjid. Baca Quran. Itu lain. Itu bukan iktikaf. Itu baca Quran. Semayang. Itu semayang. Iktikaf. Iktikaf. Tak ada. Pelik dia kata. Pergi, pukul apa ni? Pukul 11 malam. Tadi pergi minum teh tarik sekejap. Balik nak balik. Lalu kat masjid. Duduk sekejap. Iktikaf. Duduk dalam masjid setengah jam. Orang call. Kat mana ni? Ada kat masjid. Pukul apa? Buat apa pukul 11 kat masjid? Iktikaf. Yelah, buat apa? Iktikaf. Iktikaf tu apa? Duduk. Duduk saja. Buat apa kau dalam masjid? Asal tak balik rumah ni? Padahal, itulah ibadah. Tapi kita jadi pelik. Sebab apa? Sebab apa jadi gitu? Sebab apa fenomena ini berlaku? Tak terasa pun nak pergi masjid untuk iktikaf. Dia mesti ada sebab lain, alang-alang untuk iktikaf. Mengapa jadi begini? Dulu tak gini. Kerana fenomena ini berlaku kerana kita buat rumah kita besar-besar dan cantik-cantik. Tak salah tak salah. Cuma ini berlaku kerana itu. Kita buat rumah kita besar-besar dan cantik-cantik. Dapat buat keluar duit WSP umur 50 ke 55. Apa dulu nak buat? Innovation. First, yang tu dulu renovation. Habis. Itu kalau dapat keluarkan WSP. Kalau dapat apa-apalah tengah-tengah baru beli rumah. First, lepas beli rumah, buat apa? Renovation. Pakai je rumah. Tak renovation. Mana boleh dapur kecil. Mana boleh bilik kecil. Mana boleh. Hall kecil. Ada je kan? Bila beli rumah. Padahal baru beli rumah tu. Rumah baru. Dah ketuk dah. Renovation. Tak salah. Cuma fenomena ini berlaku kerana tu kita jadi rasa nak pergi masjid tu rasa macam bukan kita punya masjid. Kita buat cantik-cantik rumah kita. Bila buat cantik-cantik, bila buat besar-besar atau buat comel-comel, buat untuk apa? Nak duduk? Takkanlah habis ratus ribu, lepas tu duduk luar. Duduk dalam rumah lah. Di situlah. Bila duduk dalam rumah pula cantik, sofa pula empuk, katil lagi empuk. Betul tak? Katil empuk dia punya. Hantam je lah. Dapur pula penuh dengan makanan. Elok. Tenang duduk kat rumah. Maka sebab itulah banyak duduk kat rumah. Berbanding dengan masjid. Dulu para sahabat, ahli sufah. Masjid ada kat tepi tu, tempat orang yang memang nak duduk kat masjid. Ada yang tak ada rumah. Ada yang ada rumah, datang duduk situ juga.
Dari situ lah. Pergi rumah, balik masjid. Diorang tu. Kenapa? Sebab tengoklah rumah orang dulu. Rumah Nabi sendiri. Nak sembahyang, Sayyidatina Aisyah tidur, angkat kaki tak tepi, sujud, betul angkat kaki, tak balik. Bersatu je rumah. Jadi bila rumah tu tak selesa, tak cantik, sekadar biasa aja, itu yang terasa nak keluar je. Keluar gimana? Sebab tu banyak duduk masjid. Kalau rumah dah cantik, duduk rumah lah, buat apa nak keluar? Malas dah lah nak keluar. Itu yang masjid jadi kosong. Orang hilang. Tiba-tiba ada orang hilang. Masjid kosong. Masjid kosong. Masa di masjid berbanding di rumah, jauh banyak di rumah berbanding di masjid. Saya tak cakap tempat kerja. Sebab tempat kerja tu cari nafkah. Ini yang di rumah, bukan di masjid. Masa itulah nak rehat, nak apa. Orang dulu, Nabi kata dekat Bilal, "Arihna ya Bilal." Bilal, rehatkan kami. Semayang. Bilal pun qomat. Rehatkan kami. Ingat nak surut ke? Nak balik rumah? Tak. Arihna ya Bilal. Nabi sebut itu je. Wahai Bilal, rehatkan kami. Bilal pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun, as-salatu jami'ah, saf. Rehat apa? Itu penat lagi. Tak. Rehat, semayang lah. Tu rehat. Kita, Allah, lepas semayang kena semayang pulak. Tadi semayang dah, kena semayang lagi. Tu kita. Tu beza dia. Jadi, bila rumah tu besar-besar dan cantik-cantik, kalau buat rumah besar, orang yang layak buat rumah besar-besar dan cantik-cantik, orang yang dunia tak ada dekat hati dia. Itu buat, tak ada masalah pun. Buatlah besar mana, buat istana pun. Tapi rumah tu tak ada dekat hati dia. Kita tak. Rumah tu atau harta tu, dunia tu ada di hati. Sebab tu kita tak boleh. Jadi, salah ke? Tak salah. Kesan dia tu lah. Berani, kuat tak? Nak bangun subuh-subuh. Nak tinggal. Kuat tak? Kalau kuat maknanya, dunia tak ada dekat hati kita lah. On lah. Besarkan lagi. Sebab dunia tak ada dekat hati. Dia kilik je, dunia ni. Kilik aja. Sebab tu, walaupun rumah besar, dia boleh datang. Tapi, majoriti orang bukan gitu. Bukan gitu. Jadi dah tahu kita ni lemah, biarlah. Janganlah macam nak duduk rumah tu macam Nabi bagi contoh. Kenderaan Nabi yang terbaik nombor 1. Unta merah. Sekarang ni sedih kot. Apa dah nak sebut tak kerti. Mahal-mahal. Unta merah Nabi punya kenderaan. Kuda yang paling laju yang terbaik. Tapi rumah sekadar je. Nabi contoh pada kita. Jadi kenderaan memang kena yang terbaik. Sebab nak berulang alik, nak pergi dakwah, nak pergi masjid. Nanti ke sebab-sebab Allah dah tak boleh pergi dakwah. Sebab apa? Rosak. Lepas rosak. Dia kena yang terbaik, yang mahal. Tapi tempat duduk biasa-biasa. Supaya kita duduk rumah tu rasa macam nak duduk rumah lah berbanding dengan masjid. Gitulah. Jangan rasa gitu. Jadi kenapa kat Masjidil Haram, kat Masjid Nabawi ramai orang siang malam? Sebab dia rasa hotel tu bukan dia punya. Dah lah tu duduk sempit-sempit lah tu. Sempit lah kira tu daripada banding dengan rumah kita. Hotel tu kita punya. Clock Tower tu kita punya. Sohwah tu kita punya. Tak. Hilton tu kita punya. Tak ada. Orang punya. Jadi, buat apa duduk tempat orang? Dah lah tu kecil pula tu. Sok kongsi 4-5 orang. Itu yang banyak duduk luar. Tu lah. Tak percaya cubalah duduk rumah kecil. Rumah besar ada, tak apa. Biar jangan duduk rumah kecil. Terasa nak keluar je. Cuba. Rumah kecil tu bukan kecil sangat. Maksudnya rumah taklah gah sangat. Itu fenomena yang berlaku. Tak salah. Tapi yang terjadi di masjid, orang jarang nak iktikaf dah. Datang semata-mata dan iktikaf dah tak ada orang. Kerana apa yang berlaku? Kerana tadi. Tu aja nak beritahu. Dekat Masjidil Haram, hari-hari muka dia kat masjid. Kat Masjidil Haram, hari-hari muka dia. Tiap-tiap waktu muka dia kat masjid. Balik Malaysia, haram juga. Haram ada muka dia kat masjid. Tak nampak muka dia. Okey, sikitlah mukadimah. Jadi, pertama berhenti, maksud berhenti kita akan bahas. Yang kedua, maksud masjid. Yang ketiga, seseorang tu siapa. Yang keempat, niat. Seseorang yang tertentu itu, dia bahas seseorang dulu. Seseorang yang tertentu itu ialah orang Muslim. Pertama, orang Muslim. Mana orang kafir tak boleh intikaf. Niat dalam macam mana pun, tak edi. Muslim, orang Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ni bukan balik. Mumayyiz, iaitu dapat tahu baik buruk. Dapat tahu kanan kiri.
dapat terima pelajaran. Kalau larang apa-apa boleh dengar. Itulah mumayyiz. Walaupun umur 6 tahun. Maka kalau dia i'tikaf, sah. Mumayyiz. Dia sama macam imam. Nak jadi imam, tak semestinya baligh. Tak semestinya. Nak jadi imam, tak semestinya. Kalau tak baligh pun boleh. Dengan syarat dah mumayyiz, kan? Samalah juga i'tikaf, mumayyiz. Itu maksud yang seseorang. Ada lagi, suci daripada larangan. Suci daripada larangan, suci daripada apa-apa larangan lah, macam junub, kan, haid, itu larangan lah tu. Badan dia ada najis dan tak ada air untuk cuci, itu dia panggil larangan. Suci daripada larangan. Maka orang itulah maksud seseorang yang tertentu. Perempuan pun boleh, lelaki pun boleh. Perempuan, tuntutan lelaki lebih kuat daripada tuntutan perempuan. Jadi bila masuk masjid tu, niatlah. Niat je lah. Ya? Okey, i'tikaf itu sunat muakkad. Sunat muakkad pada tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu. Maksud tiap-tiap waktu tu bila-bila aja. Dia tak ada pukul-pukul berapa hari bulan, Muharram saja ke Ramadan, tak ada. I'tikaf tu sunat muakkad. Tiap-tiap bila-bila saja. Pagi, siang, petang, malam, waktu sembahyang, sebelum sembahyang, lepas sembahyang, tak ada sembahyang, apa-apa saja. Jadi namanya masjid, sunat muakkad, i'tikaf. I'tikaf ni apa? Berhenti. Duduk. Tu i'tikaf. Kan susah pun. Satu-satunya ibadah yang tak buat apa-apa dapat pahala. Sembahyang kena buat, kena baca. Zakat kena buat, kena keluar duit. Semua kena. Puasa tak boleh makan. Baca Quran kena keluar kat mulut. Kan, zikir. Satu-satunya ibadah yang tak perlu buat apa-apa dapat pahala. Mudah aja. Tapi ibadah yang dilupakan. Padahal dia mudah. Kenapalah kita penat-penat baca Quran ke sembahyang kat rumah, sembahyang sunat. Dah penat-penat pun paksa. Kenapa? Pergi masjid duduk. Ni i'tikaf. Sunat juga. Sembahyang sunat pun sunat juga. Kenapa tak buat? Duduk saja. Duduk saja. Duduk kerana Allah. Duduk saja. Okey. Tiap-tiap waktu, bila-bila saja. Bila-bila terasa nak i'tikaf, datang. Jangan kata terasa nak i'tikaf, datang. Biasanya orang lepas belajar baru terasa nak i'tikaf. Sebelum dia belajar, dia tak terasa nak i'tikaf. Sebab dia ingat i'tikaf masa pergi sembahyang nanti, baru niat. Kenapa pula sekarang pukul 3 pagi nak pergi sana? Kenapa sekarang pukul 8 pagi nak pergi sana? Kenapa sekarang pukul 2:30 petang nak pergi sana? Pergi sana tu pergi i'tikaf, ikat masjid. Nanti masjid maghrib lah. Dia akan pergi gitu. Lepas belajar ni, dia akan ada perasaan nanti. Terasa nak i'tikaf lah, pergi. Takut-takut nak mati waktu tu. Kalau mati dalam masjid kan bagus. Kadang-kadang ada perasaan tu. Lepas dah tahu hukum hakam, dah tahu syarat sah i'tikaf, semua rukun-rukun i'tikaf dah tahu, kerana dia akan mai perasaan, rasa nak i'tikaf lah, pergi segera. Bimbang takut nak mati. Bila mati dalam masjid. Bagus lah. Ada pula CCTV. Cari yang tempat ada CCTV kan. Viral. Kita dah mati dah. Viral. Oh, mati yang baik. Isteri dia pun cerita. Datanglah temu ramah TV datang. Dia elok-elok tiba-tiba dia rasa kata nak i'tikaf kat masjid. Oh, ni mati baik. Jadi viral. Datang terus i'tikaf. Dan pada 10 yang akhir bulan Ramadan lebih afdal. Dalam banyak-banyak hari yang kata tak ada bila-bila pun, hanya 10 hari ni je yang lebih daripada hari lain. 300 berapa hari setahun? Bukan kan? Yang ni lah pemariah lah, hijrah. 54 tak? 354. Ya, 354 hari. Kalau yang ni 365 kan? Ada 11 hari beza. 354 hari dalam setahun. 444 1445 tu kan. Satu tahun tu 12 bulan tu ada 354 hari. 10 hari special. Yang lain sama je. 10 hari yang special. Special tentang i'tikaf, iaitu 10 yang akhir bulan Ramadan. Dia paling afdal dari sudut i'tikaf. Paling afdal daripada hari-hari yang lain.
Kerana apa? Kerana dapat merebut peluang Lailatul Qadar. Dapat ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka 10 tu yang terbaik. Satu-satunya bulan yang dikhususkan untuk beriktikaf dekat masjid 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi dah lah puasa ke apa kan, duduk je lah. Duduk aja. Tak nak baca Quran pun tak apa, duduk aja. Oh tak, duduk saja puas pula. Baca Quran. Baca Quran penat, zikir, sembahyang, tak mau, duduk saja. Duduk. Kalau boleh berkampung terus kat masjid. Istilah panggil berkampung terus. Kalau kerja ambil cuti. Macam itulah. Kalau dah tak kerja, duduk terus. Yang pencen-pencen tu duduk terus. Duduk. Puas, pergi rumah. Kita panggil pergi rumah. Pergi rumah mandi apa kau. Lepas tu balik masjid. Biar gitu. Pergi rumah balik masjid. Paling-paling pun 10 yang terakhir kita buat. Paling afdal. Sebab yang malam lagi afdal pada 10 yang terakhir. Sebab ada malam Al-Qadar. Tak payah buat apa-apa lah. Sangat rugi. Masjid punyalah luas. Punyalah luas. Boleh buat benda ni. Kalau orang boleh buat, tak kisahlah bermusim ke tak bermusim. Orang boleh buat, ada setengah tempat boleh buat, apa? Subuh macam Jumaat. Kat sini mungkin tak sesuai macam tu. Ada orang kata bermusim. Tak kisahlah musim tak musim. Yang penting ramai juga. Padahal dekat Temeloh tu lama dah. Dekat Temeloh tu, dekat Temeloh baru Temeloh apa? Temeloh Jaya. Temeloh Jaya tu lama dah. Dia viral awal-awal lagi. Ini baru-baru. Tak apalah. Kita buat apa? Iktikaf pula. Iktikaf macam Jumaat. Sebab apa? Nak subuh macam Jumaat, macam tak ada harapan je orang IM. Boleh? Orang IM ada harapan tak? Sebab tempat-tempat lain dah jadi dah mula dah. Sini, sana, Kedah ada pula, ada tempat dah mula dah. Dia merebak dah, berjangkit. IM tak ada lagi pun nampak. Masjid negeri pun nampak dah ada pertambahan. Ustaz tu kata. Imam-imam masjid negeri kata gitu. Tak apalah kita buat. Sebab apa? Nak sembahyang subuh-subuh. Okey, kita tukar. Iktikaf macam Jumaat. Iktikaf, duduk saja. Duduk. Iktikaf. Buat macam tu pula. Mana tahu ramai-ramai datang. Paling kurang pun 10 Ramadan lah. Paling kurang. Yang terbaik tak kira lah bila-bila pun. Duduk saja, rugi tak buat. Lebih-lebih lagi 10 malam terakhir, lebih afdal, paling besar sekali. Maka kena tingkatkan ibadah, mendekatkan diri pada Allah 10 hari terakhir Ramadan. Kita 10 hari terakhir Ramadan mendekatkan diri juga pada Allah. Mendekatkan diri cara lain. Makan banyak, minum banyak, tambah lemak, tambah manis, tambah berat badan, tambah tidur, semua tambah. Tak lama tu mendekatkan diri pada Allah tu. Tahu-tahu buat tahlil. Mendekatkan diri pada Allah sungguh-sungguh. Sembahyang dan sebagainya. Antaranya adalah iktikaf. Ditunjukkan, saya sempat salin satu hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda shaddal mi'zar. Nabi SAW bila 10 terakhir Ramadan, dia menghidupkan malam tersebut. Dia membangunkan ahli rumahnya serta dia mengetatkan kainnya. Ikat kain, jauhi isteri. Maknanya duduk kat masjid 10 hari. Saya pernah cerita dulu kan, tahun lepas saya pernah cerita kan. Saya jumpa seorang masa dekat masjid negeri kat Shah Alam dulu. Masa tu pukul 1 saya jumpa. Tiap-tiap hari saya jumpa dia pukul 1. Saya mengajak sana balik pukul 1. Dia ada kuliah lepas Jumaat, lepas tarawih. Pukul 11 start. Kuliah start pukul 11. Sampai 12.30, kadang-kadang pukul 1. Balik lagi tengah malam. Balik pukul 1, balik mesti ada brother ni, abang ni. Rupanya lepas dah beberapa hari, seminggu macam tu, saya tanya dia, orang mana? Cakap Terengganu, orang Terengganu. Dia kata duduk sini. Duduk masjid tu, duduk. Sebab kat sana ada sahur, makan, buka puasa, more, semua cukup. Saya ada satu gerai, dia buka kat dalam masjid tu. Siapa nak, order je. Tuanku bayar, Sultan bayar. Kalau nak order je, dia buat-buat. Tapi biasanya 3 in 1, roti-roti gitulah. Tak adalah mi goreng. Cuma nak, ini yang bukan waktu more tu lah. Yang pukul 1, pukul 2, pukul 3. Sahur ada sahur. Lepas tu kuliah. Daripada kuliah subuh, kuliah duha ada 2.
diskusi duha. Ada dua. 8 dengan pukul 10. Lepas tu kuliah Zuhur. Lepas tu pondok masjid pukul 3. Lepas tu sembahyang tarawih lah. Sembahyang maghrib. Tu sembahyang tarawih. Habis tu kuliah lagi. Sampai pukul 1 pagi. Setiap hari gitu. Dana banyak boleh buat. Cuma saya jumpa seorang ni. Agak hari ada. Saya tanya dia orang Terengganu. Rupa-rupanya. Bermula bulan Syawal. Tahun lepas. Dia dah mula simpan duit. Ambil gaji dia dah asingkan dah gaji dia. Berapa ratus? 300 kot. Untuk anak isteri dia, gaji asing, simpan. Dan untuk dia sikit. Sampai 11 bulan, dia ambil berapa ni untuk sebulan. Anak isteri dia belanja dekat Terengganu, dia bagi. Nah, tak berapa ribu tak tahulah, 3,000 ke 2,000 ke, ni untuk belanja. Aku tak ada sebulan. Dia minta cuti, memang bos dia pun dah tahu dah. Ramadan je cuti. Sebulan. Bukan sebulan, dia kata lebih cuti. 40 hari kot dia cuti. Sebab campur hari raya. Dia kumpul daripada bulan Syawal dah kumpul lah. Lagi-lagi bagi duit kat isteri dia, nah, anak-anak semua tak tahulah anak dia 6 orang ke berapa 7 orang, nah, untuk anak-anak untuk ni pandai-pandai lah. 2,000 ke 3,000 saya tak tahu dia bagi. Dia pun ada sikit duit dia yang dia kumpul setahun. Duduk sana. Duduk sana bukan pakai duit pun. Duduk memang ada bilik air semua cukup. Duduk iktikaf 24 jam. Oh, respect ah. Tabik ah. Bukan tabik biasa, tabik jetak. Oh, tabik jetak. Jetak tabik. Tabik spring. Kita tak boleh buat. Kita tak nak balik. Pukul 1 tu nak balik. Padahal pukul 1, sebab ada sekali tu saya kuliah subuh juga di situ. Lepas pukul, hari Sabtu ke hari Ahad tu ada kuliah subuh. Jadi habis pukul 1 tu, kemudian subuh tu kena datang, kena keluar pukul 5 lagi daripada rumah. Padahal kalau alang-alang tidur situ, tak balik juga. Sampai rumah 1:30, tidur. Pukul 4:30 dah bangun, alang-alang tidur. Tak boleh buat. Kita yang mengajar ni tak boleh buat. Dia sebulan boleh buat. Padahal memang dah lepas mengajar tu, alah rehat ke tidur sekejap 2-3 jam, sahur, kuliah subuh, baru balik. Tak boleh buat. Nak balik rumah ke? Bukan senang. Respect ah, respect. Dia fikir bulan Syawal lagi. Dia kata Nabi ketatkan kain 10 hari dia kata. Kita bukan Nabi. Kena sebulan. Sebulan ambil cuti. Ambil cuti kerja terus. Hebat. Tak tahulah brother tu sekarang. Relax je. Dia bukan macam wala apa. Tak ada. Janggut sejemput je. Bukan janggut macam ni. Tak ada. Tak ada nampak pakai jubah, pakai serban. Orang pakai baju biasa. Nampak macam kerja pejabat cara. Pakai slack macam tu aja. Duduk. Kadang-kadang duduk. Kadang baring. Kadang-kadang baca Quran nampak. Time kuliah masuk kuliah. Ada duduk belakang. Tulis. Pakai baju tu je nampak. Makan dia buat 2-3 helai baju je kot. Hebat. Cuba kena buat gitu lah. Kalau tengah kerja mungkin, kalau kata ekstrim sangat sampai ambil cuti, ambillah 10 hari terakhir ke macam mana. 10 malam terakhir. Nak ada malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana menurut pendapat Imam Syafi'i kata bahawa Lailatul Qadar itu terkandung dalam 10 Ramadan yang akhir. Imam Syafi'i kata ada 10 Ramadan yang terakhir. Ada orang kata Imam Syafi'i salah, tak tepat. Jangan sungguhlah zaman sekarang. Aduh. Yelah, tak pelik lah. Akhir zaman tau. Menurut pendapat Imam Syafi'i, malam Al-Qadar ni ada dalam 10 Ramadan yang akhir. Tetapi pada malam-malam yang ganjil ada lebih harapan. Kata Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i kata gitu? Daripada hadis Nabi sendiri kata, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar tadi 10 yang terakhir bulan Ramadan. Nabi juga cakap dekat orang lain pula, dekat Jabir pula, Nabi cakap, tamisuha fil ashril awakhir witran. Carilah malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir yang ganjil. Jadi dua sahabat ni lain-lain Nabi kata. Yang pertama Nabi kata cari 10 yang terakhir. Yang kedua Nabi kata 10 terakhir ganjil. Maka Imam Syafi'i baca, dan Imam Syafi'i kata dia mengharapkan yang ganjil, dan malam Al-Qadar ada duduk 10 yang terakhir. Ada. Jadi carilah malam Al-Qadar pada 10 malam yang terakhir, malam ganjil, cari.
Yang terbaik 10 malam lah. Kalau tak boleh, ambil ganjil. Berapa je hari je ada? 21, 23, 25, 27, 29. 5 hari je. Lagi bagus, terasa iman mantap, 10 hari. Terasa lagi, 30 hari. Cuba bayangkan yang brother saya sebut tadi, dia kata dia dah buat banyak tahun dah. Bukan baru kali itu buat, dia buat entah bertahun-tahun dah. Cuba bayang, dia i'tikaf 24 jam. 24 jam yang i'tikaf. Agak-agak malam Al-Qadar dia dapat tak? Garanti lah dapat. Sama ada kita nak kata yang ganjil terakhir, tak apalah, yang 5 hari tu. Ataupun yang 10 terakhir, ataupun 30. Katalah, sebenarnya malam Al-Qadar bukan 10 terakhir. Dia tetap dapat juga. Walaupun waktu tu dia tidur, dia tak baca Quran sekalipun. Boleh dapat. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan iktikaf sahaja. Tak payah buat apa. Duduk sahaja. Sebab apa saya kata? Sebab kita rasa beratnya iktikaf. Sebab kita fikir kena baca Quran, kena zikir, kena fikir semayang. Tu sebab kita rasa berat. Tak payah. Duduk saja. Orang kadang-kadang nak semayang malam, buat lebih kurang untuk. Lepas tu 2-3 hari aja. Kita yang malas ni, dah malas dah. Kalau dah malas sangat nak ibadah, duduk je kat masjid. Niat iktikaf. Lebih-lebih lagi malam. Lebih-lebih lagi 10 yang terakhir. Time malas, time rajin buatlah tahajud. Buatlah baca Quran semua, time malas tu. Duduk saja. Jangan duduk di rumah. Malas duduk rumah. Jangan. Malas duduk masjid. Kena malam tu. Biasa malas tu malam malas tu malam Al-Qadar. Biasanya gitu Lepas tu Allah, kalau aku tahu aku bangun. Jaga dah tu. Jaga kecing. Lepas tu tidur balik. Lepas tu esok tengok matahari begitulah, matahari itulah, redup gitulah, redup ginilah. Oh betul dah. Aku rasa memang semalam dah. Buat apa tahu dah lepas? Benda yang lepas jangan dikenang. Kalau dikenang, merana badan. Merana apa? Allah, kalau aku tahu semalam ni aku dah bangun. Oh memang dah hari ni sebab nampak redup. Nabi kata dia redup. Seolah-olah tak nampak cahaya matahari. Telah ditutup oleh semua malaikat-malaikat yang sedang naik pada pagi itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka naik, malaikat ramai-ramai turun tu naik ketika matahari fajar tu. Masa tu lah nampak berbalam-balam. Nampak tak terang sangat. Sebab banyak sangat malaikat dah naik. Memang betul lah semalam malam Qadar. Yalah betul-betul. Mu buat apa semalam? Maka colek, kepuk, balik-balik tidur, bangun subuh. Tu dia buat. Tak guna cerita. Lepas tu viral. Aku nampak semalam. Semalam aku jumpa. Ataupun pagi ni aku yakin ni adalah malam Qadar. Buat apa? Dia tidur. Cerita je. Kita nak tak payah tak dapat tanda pun tak apalah. Yang penting dapat. Kita bukan nak tanda tu. Tapi orang biasa sibuk tanda tu Dia sibuk kat tanda. Malam tu dia tidur. Senang tidur kat masjid. Bila tidur kat masjid, memang. Semalam malam Al-Qadar? Ya semalam aku dapat. Alhamdulillah. Kau buat apa? Duduk saja. Tak baca Quran? Tak. Tak semayang? Tak. Duduk saja. Duduk kat mana? Duduk kat masjid. Aku duduk saja juga. Tak dapat. Duduk di rumah. Duduklah masjid. Dan 10 yang terakhir Ramadan ni, 21 sampai 30 ni, dia saat akhir. Kan kalau kita masa periksa-periksa dulu pasal, kan pecutan terakhir kan saat-saat akhir kan? Sampai tak tidur. Esok tu nak jawab periksa, dah jadi bengong, pening sebab tak tidur. Pecutan terakhir. Orang main bola pun masa sudden death tu. Masa tu dia pulung sungguh-sungguh. Habis lepas ni pengsan 3 hari pun pengsan lah. Pecutan terakhir semua. Yang last tu. Ramadan sepatutnya 10 yang terakhir tu pecutan terakhir lah. Buatlah. Biar kita buat, kita dah pernah PKP hari tu. Kali ni setiap kali Ramadan kita buat PKP kita dengan Allah pada 10 yang terakhir. Kita mem-PKP-kan diri sendiri. Buat dengan sendiri. Sendiri-sendiri kita buat. Paling kurang, minimum apa dia? Buat 2 rakaat solat sunat malam tu, malam Al-Qadar tu, tiap malam tu lah. Malam yang 10 yang terakhir ataupun yang ganjil. 2 solat sunat, 2 rakaat solat sunat, sedekah RM1, surah Al-Ikhlas 3 kali, baca doa yang Nabi ajar. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Cukup. Kalau malas ni, pemalas ni, malas sungguh. Pemalas sungguh. Tu cukup lah. Setiap malam, 10 yang terakhir, solat sunat 2 rakaat. Kalau tarawih tu lagi banyak. Ambil 2 rakaat je. Ni pemalas ni. Jangan tak buat langsung. 2 rakaat,
Lepas tu sedekah RM1. Sebab apa? Kali berapa? 83 tahun, berapa ribu? 1000 bulan kan? 83 tahun. Kali. RM1 tu jadi berapa ribu? Sedekah RM1. Kenapa sedekah RM1? RM10 lah. Sedekah lah nak sewa 100 pun. Ni cerita minimum. Kurang-kurang ada juga sedekah. Sedekah RM1, tak kisahlah online ke, sedekah subuh ke, sedekah Ramadan ke, tak kira, sedekah Jumaat ke, sedekah lah. Online pun boleh. Transfer. Nak akaun beritahu, saya boleh bagi. Itu iklan. Jadi, sedekah. 2 rakaat, solat sunat, sedekah, paling minimum RM RM1, solat Arifah 3 kali. Sebab dia sama macam satu Quran. Lepas tu pula, jangan lupalah doa yang Nabi ajar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau malam tu, malam Al-Qadar ke apa ke, memang dapat kali dah. Kali terus lah, memang dapat. Lepas tu rugi lah biasa lah. Kalau aku tahu bukan RM1. Masa tu kalau. Tak apalah kau dah dapat. Kalau aku tahu bukan 2 rakaat, 200 rakaat aku buat. Macam mana? Dah lepas kan? Kalau aku tahu, kalau pun dapat juga sikit. Kalau aku tahu aku sedekah RM1,000. Kalau aku tahu aku bukan baca Al-Ikhlas 3 kali, satu Quran aku khatam. Tak apalah. Kau dah dapat juga. Itu minimum lah. Yang pemalas ni. Pemalas pun susah nak buat. Dan kejap. Dan Imam Syafi'i lagi ni, masih lagi Imam Syafi'i. Masih lagi perbahasan Imam Syafi'i. Dan di antara yang ganjil itu pula, yang lebih diharap-harapkan ia adalah 21 dan 23. Kata Imam Syafi'i, 10 yang terakhir. Kata Imam Syafi'i juga, tak boleh, tak larat. Tak apa, yang ganjil. Kata Imam Syafi'i lagi, tak boleh tak? 21, 23. 21, 23. Malam 23. Itu pulun. Itu kata Imam Syafi'i. Garanti ke? Tak. Mana orang tahu? Mana kita tahu benda akan datang? Garanti pun bendanya. Habis tu Imam Syafi'i kata, kita ikut je lah. Kena ada dalil tak? Dalil. Mana 21, 23? Kan Allah sorok kan? Pergi doktor suruh makan ni Panadol, ni paracetamol, makan 2 biji. Perlu dalil tak? Kenapa tak 3? Kenapa tak 4? Kenapa tak 1? Tak tanya pula doktor, tanya. Ikut je lah doktor. Imam Syafi'i, doktor bahagian ni. Kita azan, kita sambung lagi. Imam Ghazali pula cakap apa? Imam Ghazali lagi detail. Lepas azan kita sambung. Allah. Allah Akbar. Muhammad
La haula wala quwwata illa la haula la haula la haula wala Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb hadhihi al-'amati was-salatu al-qadr sayyidina Muhammad rasulullah والشرف والدرجة العالية الراشدة ورسول قال محمد لا تخلف. Kata Imam Syafi'i 10 yang terakhir mengikut hadis Nabi, kata Imam Syafi'i harapan dia lebih-lebih lagi pada yang ganjil, iaitu 5 malam lah, 21, 23, 25, 27, 29. Dan kata Imam Syafi'i juga tak boleh juga teruk sungguh, tak boleh. Tak boleh lama, banyak hari, 5 hari banyak. 21 dan 23. Tu kata Imam Syafi'i. Ini melalui pengalaman dia. Melalui pengalaman. Kalau cari nas ayat Quran hadis tak jumpa. Cari dalil, kalau dalil Quran hadis tak jumpa. Habis tu pengalaman. Pengalaman. Pengalaman boleh pakai ke? Boleh. Cuma kita tak, bukan kata garanti. Sebab tu nampak, dia harap apa? Ada lebih harapan. Pada malam-malam yang ganjil, ada lebih harapan. Kan masih lagi harap. Jadi mesti ke 21 dengan 23? Tak. Harap-harap 21, 23. Kenapa nak harap-harap? Kenapa tak 30 hari? Dah malah gitu. Dah kita malah. Kalau rajin, tak payahlah ambil 21, 23. 30 hari. Dan kita, masalah kita, lepas tu kita nak salahkan Imam Syafi'i pula. Masalahnya dekat kita. Sebab kita tak boleh buat 30 hari direct. Ibadah betul-betul. Tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, tak apalah 10 hari yang terakhir. Masalahnya kita. Tak boleh buat 10 hari terakhir yang ganjil. 10 hari terakhir yang ganjil. Tak boleh juga 21, 23. Tu tak boleh juga. Tunggu Imam Ghazali kata apa pula. Jadi kita tak perlu. Tak perlu kepada dalil. Cuma dia harapan. Harapan. Seumpama sembahyang, dia suka sembahyang malam-malam. Contoh dia nak sembahyang witir kan, dia suka sembahyang malam-malam. Malam tu macam sebelum tidur, baru nak witir. Ada orang suka nak subuh tu, maksudnya dia bangun tahajud tu, nak subuh, dia suka witir. Ada orang, dia suka lepas sembahyang isyak terus witir. Bukan bermakna malam tu dia tak sembahyang, mungkin dia sembahyang juga, tapi dia suka. Sebab, lepas tu tanya, kenapa? Suka. Sebab dia lebih khusyuk mungkin sembahyang sebelum tidur, sembahyang witir. Mungkin malam tu lagi khusyuk, sunyi, sejuk. Mungkin lepas sembahyang isyak tu, tengah ada semangat isyak tu, jadi perlu dalil ke? Kalau kau nak kita pun bagi petua. Kalau nak sembahyang witir, nak bagi istiqamah sembahyang witir, sembahyang lepas sembahyang isyak tu, terus sembahyang witir. Lepas sembahyang isyak terus sembahyang witir. Kalau nak istiqamah. Ada dalil lah. Mana ada. Tapi kalau tak buat macam tu, tak istiqamah. Buatlah macam tu, buat ajalah. Macam tu lah. Tak perlulah nak dalil-dalil. Sebab kita, masalahnya dekat kita. Kita tak boleh nak istiqamah witir. Bila ada orang ajar, kalau nak istiqamah senang aja.
Lepas sembahyang Isyak, terus sembahyang witir. Sembahyang Ba'diyah ke, terus sembahyang witir. Jangan sembahyang kat rumah. Oh, itu. Betul ada orang datang. Mana dalil? Mana ada dalil? Kau kenapa? Samalah. Dah kau tak boleh sangat nak buat 30 hari direct, buat 10 hari. Mana dalil? Ada dalil yang 10 hari. Kalau tak boleh, buat yang 5 hari itu yang ganjil. Mana dalil? Ada dalil yang tu. Kalau tak boleh juga, buat 21, 23. Mana dalil? Tak ada. Boleh lah? Tak ada masalah. Masalah kita yang bermasalah tak boleh nak buat 30 hari. Imam Ghazali lagi detail. Macam mana? Berkata Imam Al-Ghazali dan lain-lain ulama, dan ada yang sepakat dengan Imam Ghazali, Lailatul Qadar pada malam yang ganjil 10 Ramadan yang akhir. Oh, sama juga macam Imam Syafi'i kata. Sebab hadis tadi itulah. Ada hadis tadi kan 10 yang terakhir. Nabi kata, bagi mengetahui tandanya, tapi detail sikit. Yang ini macam mana? Imam Ghazali dia buat try and error. Dia bukan kata guarantee, try and error. Try and error. Macam kita lah, try and error. Kita try, error, salah. Try, salah. Try, betul. Try lagi, buat cara yang sama. Kita buat macam ni, gagal. Tak kisahlah apa dunia, masalah apa pun. Buat gini-gini, gagal. Buat gini-gini, gagal. Buat gini-gini, gagal. Buat ni, buat cara lain pula, tukar sikit cara lain, gagal. Tukar lagi cara lain, berjaya. Lepas tu, lain kali buat juga cara yang berjaya tadi. Berjaya. Sekali lagi, try buat cara yang lama yang gagal tu, gagal. Lepas tu buat balik cara yang berjaya, berjaya balik. Berjaya. Lama-lama dah jadi katalah 2-30 kali. Kita kata macam mana? Kau buat macam ni, mesti jadi mana? Kan? Bukan mesti tu guarantee, bukan. Try and error. Ataupun, kalau dalam bahasa Arab dia panggil mujarrabat. Mujarrabat. Kalau bahasa sekarang, budak-budak sekarang bahasa try and error. Dia mujarrabat. Orang Melayu dah tukar mujarrabat jadi mujarrab. Kau buat macam ni, mujarrab. Kau buat macam ni, mujarrab kan? Kau sakit ni? Kau sakit, pagi-pagi kau bangun, ambil air liur, tak kisahlah ambil air liur basi. Adalah dia punya. Kenapa? Mujarrabat. Dia try, jadi. Kau buat macam ni, mesti eloknya. Mesti tu bukan mesti maksudnya. Itulah. Petua. Okey. Jadi kata Imam Ghazali, dia buat try and error pada 10 malam Ramadan terakhir ni. Dia kata bagi mengetahui tandanya kena tengok hari apa jatuh pada awal Ramadan. Ini dah bukan dalam kitab kita ni. Yang ini saya baca tengok dalam Ihya pun ada. Ihya Ulumuddin. Dalam I'anatul Talibin pun ada. Kitab Melayu dalam Matla'ul Badrain pun ada. Kaedah yang sama yang Imam Ghazali bagi tahu ni. Dia kata nak tahu hari apa, tengok awal Ramadan. Jika sehari bulan tu 1 hari bulan, jatuh pada hari Ahad, 1 Ramadan. Atau hari Rabu, malam Al-Qadar berlaku pada 29. Macam ni dia boleh tahu? Dia buat try and error, memang jadi. Setiap kali dia kata, hari ni dia bertanda, hari Ahad 1 Ramadan. Lepas tu dia ibadah macam biasa. Lepas tu bila malam Al-Qadar, berlaku 29, dia tanda 29. Selang berapa tahun pula, masih lagi hari Ahad, jatuh 1 hari bulan. 1 hari bulan Ramadan. Dia tengok, bila malam Al-Qadar? 29. Kalau lah 3, 4, 5, 10, 20 kali, banyak-banyak kali lah, berbelah-belah kali, tak ke dia kata, aku tahu, kalau hari Ahad, 1 hari bulan, mesti. Mesti tu bukan mesti. Try and error tadi lah. Dia mujarrabat, dia cuba buat pemerhatian. Bukan garanti. Imam Ghazali sini tak garanti. Ataupun hari Rabu, maka 29. Kita hari apa? Puasa kita bulan tahun ni. Kita terus bagi tahu malam apa Al-Qadar. Ini mana mengerepek ni. Ramadan tak lagi dia dah tahu dah malam Al-Qadar. Kerja nak cari salah tu. Hari apa? 12 benda bukan hari bulan. Hari Selasa apa? Hari Senin kot. Hari Selasa. Hai. Sebelah hari bulan, first day apa? 11. Maknanya hari Isnin? Ke saya salah? No. Kalau tengoklah, kalau ikut saya faham, sebelah hari bulan tu dah puasa dah.
First day sebelah bulan itu sini. First day of Ramadan. Tak kisahlah. Kalau hari Isnin lah. Kalau Selasa lah. Lagipun satu lagi kena tengok anak bulan sama. Ya, kadang-kadang kan cepat, kadang-kadang kan tengok anak bulan sama. Okey. Kalau katalah hari Isnin. Hari Isnin, katalah hari Isnin. Satu hari bulan. Yang hari pertama puasa tu lah. Lailatul Qadar malam 21. Okey. Kalau satu hari bulan hari Selasa, mungkin kalau betul hari Selasa lah jatuh ni tahun ni. Atau hari Jumaat. Al-Qadar jatuh pada malam 27. Oh, yang ini kuat ni. Kuat 27. Sebab apa? Nanti saya sebut sebab apa. Sebab apa saya kata kuat? Dia punya maksudnya bukti tu kuat. Bukti 27 tu kuat. Sebab nanti sebab apa? 27 kita panggil apa malam 27? 7 liko. Liko tu apa? 7 tu 7, liko. Hari ke-7. Liko tak 7 lah liko. Liko tu 20-an. Orang dulu cakap gitu. 20-an. Laksa apa laksa? Laksa Penang ke laksa Kelantan? Bukan, laksa. Apa? Tu ada kan? Dia kan tahu tu. Ada laksa. Kita je sekarang ada apa? Ratus apa? Kitanya lain, ribu kan. Dia dulu laksa. Kati apa? Orang tu panggil gitu. Berapa ni? Berapa nak bayar berapa ni? Bayar satu kati ya. Satu kati kau ingat daging ke? Duit. Dia ada jumlah. Kalau liko 20-an. 20-an. 21, 22, 23, 24. Jadi kalau 7 liko mana? 27. Malam 7 liko tu malam 27. Bukan ada benda pelik pun. Tak pelik pun. Orang dulu memang cakap gitu. Satu laksa 2 kati. 400. Satu laksa 2 kati. Tak, Rasul. Nabi. Nabi ada, kitab dulu, jumlah Nabi, sebagian ulama mengatakan jumlah Nabi 1 laksa, 2 kati, 4,000. Berapa? 1 laksa, 2 kati, 4,000. 124,000, macam tu lah. Saya pun dah bukan ingat sangat pun. Okay. Jadi, liko tu 20-an. Kalau 4 liko, 24. Bagi telur ayam ni, berapa? Saya nak 2 liko. 22 biji. Bukannya pelik apa. 7 liko, tak boleh. Kau rapat apa benda? Okey. Malam 27 lah kalau betul Selasa jatuh, puasa hari Selasa. Betul lah maknanya malam 27. Nanti saya beritahu. Malam 27 adalah malam yang paling kuat sekali, kemungkinan besar. Okey. Jika sehari bulan, satu hari bulan kena pada hari Khamis, malam Al-Qadar berlaku pada 25. Malam 25. Jika sehari bulan kena pada hari Sabtu, malam Al-Qadar kena pada 23. Ini siapa? Kajian ataupun istiqra' Imam Ghazali. Berkata Syekh Abu Hasan. Syekh Abu Hasan ni siapa? Syekh Abu Hasan Asy-Syazili. Semenjak balik, aku tidak pernah gagal mendapatkan Lailatul Qadar dengan guna kaedah ni. Dia try kaedah, tak pernah gagal. Memang kena. Guna kaedah ni. Kata Abu Hasan, dia sejarah Syekh Abu Hasan Asy-Syazili. Sejak saya balik, tidak pernah saya lepaskan peluang mencari Lailatul Qadar dengan kaedah tersebut dan dapat setiap kali. Tepat. Kita boleh kata kemungkinan lah. Masihlah kena, mana boleh garanti kan? Kemungkinan lah. Okey. Kalaulah tak boleh nak guna juga. Tak boleh. Kita contoh jadi kita ada beberapa tau. Ada beberapa. Yang pertama 30 hari. Tak boleh buat. Direct 30 hari. Nak nasi malam Al-Qadar. Memburu malam Al-Qadar. 30 hari tak boleh buat. Okey, tak apa. 10 terakhir. Tak boleh buat lagi. Okey, tak apa. 10 terakhir yang ganjil. Tak boleh lagi. Tak apa. 21, 23. Tak boleh. Tak apa. Nak pakai Imam Ghazali. Pakai kaedah tadi. Hari apa? Hari Selasa. Jatuh pada hari apa? Maka beramallah pada hari itu. Tak boleh lagi. Nak cara lain lagi? Ada. Kata Sayyidina Ubay dan Ibnu Abbas.
Jatuh malam Al-Qadar memang 27. Tak tukar-tukar. 27 hari. Tiap-tiap tahun begitu, kata dia. Ambil kat mana? Lailatul Qadar ada berapa huruf? Lam, ya, lam, ta marbutah. 4. Lailatul alif, lam, qaf, dal, ra. 9. Dalam surah Al-Qadar ada berapa kali Lailatul Qadar khairun min alfi syahr tu? 3. 3 kali ada Lailatul Qadar, ada 3 dalam surah tu. Dan huruf dia ada 9. 9 kali 3? Malam 27. Jadi dah lah kena pula. Imam Ghazali pun kata malam 27. Memang kuat lah. Kuat. Malam 27. Bukan pasti kita meletakkan harapan dengan mengambil kaedah-kaedah jadi. Pengalaman yang disusun oleh ulama. Kalau tak jadi pun tak jadilah. Tak apalah. Carilah yang lain. Kalau kita cuba cari sebab masalahnya kat kita. Bukan masalahnya dekat hari itu. Masalah kita malas. Itu je lah. Kita bukan rajin kan. Wallahu'alam, berhenti dulu, kita sambung. Orang yang menghayati, lepas tu baru masuk rukun-rukun. Rukun i'tikaf. Ada 4 perkara baru masuk rukun i'tikaf. Perkara yang membatalkan i'tikaf? Macam mana? Perkara yang membatalkan i'tikaf. Sambung sekali lagi. Habis ni sekali lagi je. Selain tasbih kafarah dan surat subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.